Fokus minggu ini. Masalah 60 pelajar dari Pahang yang tidak dapat meneruskan pengajian di Universiti Al-Azhar berjaya diselesaikan hasil perbincangan Perdana Menteri bersama Sheikh Al-Azhar Profesor Dr. Ahmad Al-Taib. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membuat kunjungan hormat kepada Ahmad di Al-Azhar sebelum ini berkata masalah 60 pelajar berkenaan timbul apabila mereka datang untuk belajar di universiti itu di sini tanpa mengikut prosedur ditetapkan universiti berkenaan sehingga menyebabkan mereka terkandas di Mesir. Beliau telah mengemukakan rayuan dan Sheikh Al-Azhar telah bersetuju agar urusan 60 orang pelajar berkenaan itu dipercepatkan. Anwar turut memberi jaminan kepada pihak universiti bahawa masalah seumpama ini tidak akan berlaku lagi dan meminta agar semua pelajar mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Universiti Al-Azhar. Terdahulu, Anwar melakukan kunjungan hormat ke atas Ahmad dan ketibaan beliau di Al-Azhar disambut timbalan Sheikh Al-Azhar Profesor Dr. Muhammad Abdul Rahman Al-Duwini. Sementara itu, Perdana Menteri berkata Sheikh Al-Azhar itu bersetuju membuat kunjungan rasmi ke Malaysia pada suku pertama tahun depan. Anwar berkata Malaysia bersama Al-Azhar akan mengambil inisiatif untuk menganjurkan persidangan itu dan menugaskan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk menyelaraskan penganjurannya. Baiklah, seterusnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu syarikat minyak dan gas terbesar di dunia, Saudi Aramco, komited untuk memperluas fasilitinya di Kompleks Bersepadu Pengerang Johor supaya menjadi hub terbesar di Asia Tenggara. Jelas Anwar, perluasan fasiliti tersebut adalah dengan menambah aktiviti hiliran petrokimia dan gas. Katanya perkara itu telah dinyatakan oleh kepimpinan Saudi Aramco pada sesi perbincangan bersamanya di Hotel Ritz-Carlton Riyadh Sabtu lepas. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut bertemu Menteri Perdagangan Arab Saudi Dr. Majid Abdullah Al-Kasabi dan Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Saudi Aramco Amin H. Nasir dan berbincang lebih lanjut mengenai rancangan pelaburan syarikat itu. Pada pertemuan tersebut, Anwar yang juga Menteri Kewangan menyatakan hasrat menjadikan Malaysia sebagai hub perkembangan minyak dan gas Arab Saudi di rantau Asia Tenggara. Dalam pada itu, Anwar berkata beliau menerima kunjungan hormat Governor Public Investment Fund PIF Arab Saudi Yasir Al-Rumayyan yang membincangkan prospek kerjasama dalam bidang pelaburan. Katanya PIF yang berperanan sama seperti Khazanah Nasional di Malaysia bersetuju mengadakan kerjasama dengan Permodalan Nasional Berhad PNB dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Baiklah, seterusnya. Cadangan kerajaan untuk menaikkan cukai jualan dan perkhidmatan SST daripada 6% kepada 8% merupakan langkah yang kurang tepat berbanding dengan sistem percukaian lain yang lebih efisien, cadang Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Menurut bekas Perdana Menteri itu, meskipun kenaikan ini tidak melibatkan makanan dan minuman, namun harus dipahami bahawa kenaikan ini akan memberi kesan berantai kepada semua aspek yang akan turut mendorong kenaikan kepada barang-barang asas. Jelasnya ini kerana peniaga tidak akan menyerap kenaikan cukai dan kos pengeluaran mereka. Justru, Ismail Sabri berkata, sudah tiba masanya untuk memperkenalkan semula cukai barangan dan perkhidmatan GST yang telah dimansuhkan pada tahun 2018 oleh Kerajaan Pakatan Harapan PH. Beliau berkata, GST terbukti jauh lebih cekap, telus dan adil berbanding SST. Ketika GST dihapuskan, negara kita kehilangan 20 hingga 30 bilion setahun akibat daripada black economy. Kenaikan cukai SST sebanyak 2% juga hanya memberi hasil tambahan sebanyak 3 bilion kepada negara. Mengulas lanjut, Ismail Sabri berkata tabung kewangan antarabangsa IMF menjangkakan pertumbuhan ekonomi global berkembang perlahan sekitar 3% tahun ini dan akan kekal pada paras itu pada tahun 2024. Ini disebabkan pertumbuhan lemah dalam kalangan negara ekonomi maju dunia seperti China dan Amerika Syarikat. Selain itu, syaur beliau ialah dalam memastikan rakyat mendapat manfaat secara berterusan, kerajaan perlu mengambil langkah untuk menambah hasil negara. Justru katanya sistem percukaian negara perlu ditambah baik bagi memastikan hasil diperoleh semaksimum mungkin untuk memangkin pembangunan negara.
DAP menjelaskan parti itu tidak pernah bersikap anti-raja. Sebaliknya menjunjung tinggi sistem raja perlembagaan dan menghormati institusi diraja seperti termaktub dalam perlembagaan, kata Setiausaha Agungnya Anthony Lok. Lok berkata, DAP seringkali dilabelkan anti-raja kerana dasar parti itu yang tidak menerima darjah kebesaran dianugerahkan oleh institusi diraja. Bagaimanapun, DAP tidak menolak penganugerahan itu sekiranya terdapat pemimpin bersara dalam politik dianugerahkan darjah kebesaran tersebut. Sementara itu, Lok menyeru semua parti politik di negara ini untuk tidak mengamalkan politik ekstrim dengan memainkan sentimen agama dan kaum yang boleh membawa perpecahan dalam masyarakat majmuk. Beliau berkata, DAP tidak memusuhi mana-mana agama dan kaum di negara ini, namun menjadi kebimbangan apabila sentimen agama dan kaum digunakan sesetengah pihak. Ia akan menjejaskan keharmonian dalam masyarakat. Dalam perkembangan lain, Lok berkata kerjasama parti itu dalam kerajaan perpaduan adalah berlandaskan prinsip Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dan ia satu hubungan yang baik bagi memastikan pentadbiran di negara ini berjalan lancar dengan harmoni. Beliau berkata, kenyataan MCA bahawa bukan masa yang sesuai ketika ini untuk MCA dan DAP menjalinkan kerjasama menyeluruh adalah pandangan pemimpin parti itu. Namun, pihaknya fokus dalam memastikan persefahaman yang terjalin dalam kerajaan perpaduan diperkukuh demi kesejahteraan rakyat. Baiklah, seterusnya, bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia Kekom Tan Sri Anwar Musa antara nama dicadang sebagai calon Perikatan Nasional pada pilihan raya kecil Kemaman yang akan berlangsung 2 Disember depan. Menurut Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, selain Anwar Musa, ada juga yang mencadangkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Cik Alias Hamid. Beliau juga turut mengesahkan PRK Kemaman yang akan berlangsung nanti calonnya adalah daripada PAS. Bagaimanapun jelasnya parti itu belum membuat keputusan muktamad kerana beliau melalui proses tapisan Majlis Syura. Terdahulu, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 26 September membatalkan kemenangan Cik Alias di Parlimen Kemaman pada PRU 15 selepas mendapati bantuan air belia dan air siswa diberi kerajaan negeri kepada pengundi semasa tempoh berkempen adalah rasuah. Pada PRU 15, Cik Alias memenangi kerusi Parlimen Kemaman dengan majoriti 27,179 undi selepas menewaskan 3 calon lain termasuk bekas Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Said. Pada Jun lepas, kemenangan PN di Parlimen Kuala Terengganu turut dibatalkan atas alasan sama. Namun, PAS tidak merayu keputusan itu sekaligus membawa kepada pilihan raya kecil serentak dengan PRN di 6 negeri lalu pada bulan lepas. Sekian fokus minggu ini. Untuk maklumat lanjut, layari portal rasmi Suara.tv dan media sosial Facebook, Instagram dan TikTok Suara TV. Saya Jana Jalidar. Assalamualaikum dan salam hormat.